kasih kerana setia bersama kami dalam Soal Wanita. Dan seperti yang telah dijanjikan tadi, kita ada seorang lagi panel undangan kita pada hari ini, iaitu Ustazah Azila Syamsuddin yang akan mengupas topik kerenah anak ini. Assalamualaikum. Apa khabar Ustazah? Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Kita bercakap pasal kerenah anak. Macam mana sebenarnya dalam Islam mengajar kita untuk melayan kerenah anak ni? Baiklah. Dalam Islam kita tak perlu pandang jauh. Kita cuma pandang pada model kita yang utama. Siapa? Rasulullah SAW. Bagaimana baginda mendidik, mentarbiah para sahabat pada ketika dulu yang boleh mengubah zaman kegelapan jahiliah yang begitu kita tahu bagaimana keadaannya, dan mengubah mereka menjadi muslimin yang begitu hebat. Yang kalau kita baca balik kisah-kisah mereka, Masya Allah, Tabarakallah, memang begitu hebat. Jadi kita ambil contoh Rasulullah SAW. Dalam Quran ada Allah menyebut firman-Nya, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Ada 4 perkara yang kita boleh ambil daripada ayat ni. Yang pertama sekali, yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah buat bagaimana? Sampaikan mereka ayat Quran ini. Kita sampaikan juga pada anak-anak kita dalam tarbiyah kita. Dalam tarbiyah anak kita, kita tak bolehlah nak suruh mereka mengaji waktu baby lagi kan. Jadi kita pasangkan ayat Quran setiap hari bagi mereka dengar ayat Quran itu walaupun sedikit. Jadikan benda itu perkara asas dalam hidup dia orang. Ustazah cerita dari pengalaman ustazah sendiri mendidik anak ustazah. Setiap hari ustazah akan pasanglah ayat Quran tu, bagikan mereka menjadi kebiasaan. Kalau kita ingat kembali kisah Sayyidina Umar Al-Khattab, bagaimana beliau boleh masuk ke Islam dengan cara mendengar ayat Quran. Betul kan? Jadi dengan cara itu boleh melembutkan hati mereka. Jadi kita selalu jadikan Al-Quran itu, kita gantikanlah dengan zaman sekarang ni muzik kan. Jadi kadang-kadang nak pergi station, Sumber terapi kan? Jadi kalau kita lihat tadi Ustazah, anak bapa kepada 13 orang anak tadi, terlalu banyak kerenah yang perlu dilayan, dan mesti antara anak dan anak yang lain ada cara menegur yang tertentu. Bagaimana cara menegur yang sepatutnya yang diajar oleh Islam? Tadi tak habis lagi, baru satu je yang suarain ayatihi wa yuzakkihim. Yang kedua, kena bersihkan hati mereka dengan cara pemakanan anak-anak ini. Kita kena ambil berat tentang pemakanan mereka. Selalu kita hanya memikirkan makanan luaran. Betul, macam pergi makan fast food makanan segera ni kan. Sebenarnya tak sesuai kan? Bukan dari segi tak sesuai, datang duit itu dari mana, halal atau haram. So benda itu akan membentuk anak itu sendiri. Jadi bila darah daging dia, seperti mana hadis Rasulullah yang bermaksud, sekiranya seketut dalam diri kita ada seketut daging, sekiranya rosaknya daging itu, masa rosaklah jasad itu seluruhnya. Sekiranya daging itu baik, maka baiklah keseluruhannya. Jadi apa itu daging itu? Itu hati. Jadi daging itu terbentuk dari apa? Dari pemakanan yang kita makan. Selain daripada itu juga, kita perlu ada santapan rohani, yang seperti yang saya kata tadi, Al-Quran tadi. Wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Di samping kita bagi mereka dengar Al-Quran itu, kita kena terangkan. Sebab ada kisah kawan ustazah menceritakan adik dia, Masya Allah, menghafal Al-Quran waktu kecil. Hafal seluruh satu Quran, tetapi tidak memahaminya. Apabila dia dewasa, sebab dia menghafal sekadar menghafal, macam budak-budak menghafal lagu kan, tidak memahami apa benda, dia hafal. Jadi bila dia besar, Dia tidak mempraktikkan dia tidak beramal dalam Quran itu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan akhir sekali dengan hikmah. Itu cara kita nak mentarbiah anak tu. Jadi agaknya kan, kalau dari sudut Islam, bagaimana cara sebetulnya menghukum anak-anak? Kalau kita tengok rata-rata lah, kebanyakan ibu bapa kalau marahkan anak tu, kalau dah tak tahan sangat nak angkat tangan je kan. Jadi macam manalah agaknya dari sudut Islam, cara yang terbaik, cara yang sebetulnya untuk kita menghukum anak-anak ni? Kalau mengikut buku Cara Mendidik Anak-anak berlandaskan Rasulullah, karangan Ustaz Zamani Al-Basuti, dia mengatakan bahawa ada dua cara.
Dia mengatakan bahawa pertama kita memerhati mereka. Perhatikan gerak-gerik mereka. Kita di samping bagi mereka iPad, Samsung, kan tak boleh. Benda tu semua Masya Allah memang ada kebaikannya. Tapi kita kena perhati apa game yang dia main, apa permainan yang kita masukkan dalam Website apa yang dia kan kita kena perhati. Sebab zaman sekarang kalau kita tak bagi semua tu, maka kesianlah mereka. Sebab kadang sahabat-sahabat mereka pasti akan membincangkan mengenai iPad, iPhone dan sebagainya. Jadi bila dia tidak ada benda tu, pasti akan merasa tersisih. Ketinggalan zaman Bercakap tentang itu Ustazah, kan kita berbalik kepada bapa pada 13 orang anak tadi. Macam mana dia nak melayan? Kalau seorang nak iPad, takkan dia nak beli untuk semua orang pula? Macam mana Ustazah? Apa jalan yang terbaik untuk dia melayan ke semua kerana anak dia tu? Jalan yang terbaik seorang ibu atau bapa ni boleh beri penerangan. Kita jangan selalu mengatakan tak boleh. Just itu sahaja. Selalu habis di situ. Jadi kalau kita sendiri, orang kata tak boleh buat tu, pasti kita akan mempersoalkan. Kanak-kanak juga begitu juga. Jadi kita bagi mereka penerangan. Kenapa tak boleh? Kemungkinan kewangan, ataupun kita amalkan sikap berkongsi antara satu sama lain. Kita ceritakan kenapa dan apa akibatnya kemudian. Maksudnya sekiranya berkongsi, jadi ada tolong menolong semua. Jadi selain pada tu, sikap seorang bapa tu kena tegas, atau ibu pun perlu tegas. Dari segi macam tadi iPad apa semua, kita bagi tahu kalau benda tu tidak boleh, kita terangkan kenapa tidak boleh. Website ni tak bagus, akan memberi kita ke arah keburukan kata. Tapi budak-budak zaman sekarang Masya Allah, pemikiran dia boleh membezakan antara yang buruk dan baik. Cuma kita yang perlu beri penerangan. Kena terangkan betul-betul kan, apa kebaikan ni, apa keburukan ni kan. Itu yang jalan terbaik sebenarnya. Tanpa penerangan mereka akan nak dan kalau dia tak beri, mereka akan memberontak sebenarnya kan. Tapi dari kecil perlu beri penerangan. Kalau bila dah besar, dari kecil kita biasa biarkan aja. Sekarang masalah yang kita boleh lihat, ibu bapa bila kecil, biarlah dia kecil lagi. Biarlah dia kecil lagi. Tapi bila dewasa baru nak berkomunikasi banyak dengan anak tersebut. Jadi budak itu tidak biasa benda tu. Dan sebab kecil lama kan, tak dibiarkan macam tu. Lepas tu tiba-tiba kita larang. Susah untuk dia nak terlalu. Ustaz, macam mana pula situasi jika ada orang kata bahawa anak ramai akan membawa kepada kepapaan, tapi sebenarnya anak itu adalah rezeki? Apa penjelasan Ustaz tentang itu? Dalam ayat Quran, Allah menulis amwalakum wa auladakum fitnah. Duit kamu dan anak-anak kamu ini adalah fitnah. Jadi menjadi ujian kepada kamu. Jadi tidak semestinya ujian itu kepapaan. Jadi ujian itu bukan semestinya benda itu satu perkara yang kita tak elok untuk kita. Sebab dalam ayat Quran surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syai'un khairun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ada kalanya satu perkara itu kamu tak suka. Macam tadi, ramai kata boleh datangkan kepapaan. Wa huwa khairul lakum, tapi benda itulah yang terbaik untuk kamu. Sebab kamu mampu untuk menghadapinya. Sebab tujuan, salah satu tujuan perkahwinan ini untuk menambahkan lagi umat Islam di muka bumi ini. Jadi Allah bagi dia satu tanggungjawab untuk memperolehi umat yang ramai. Masya Allah, tabarakallah. Wa asa an takrahu wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada satu perkara yang kamu suka tapi dia tidak baik bagi kamu. Dan Ustaz, dalam waktu yang sikit ni, mungkin ada nasihat kepada mereka ibu bapa di luar sana bagaimana hendak menjaga anak-anak kerina anak ni. Silakan Ustazah. Okey, dalam kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karangan Abdullah Nasih Unwan mengatakan ada 3 aspek yang menyebabkan berlakunya keruntuhan akhlak pada masa kini. Yang pertama, jahil tentang agama. Jadi ibu bapa sekarang, kita semua agama ni tak habis belajar. Dia memang akan berterusan hingga ke akhirat. Jadi agama Islam ni memang kita kena belajar. Yang tidak tahu kita kena belajar. Yang tahu kena tambahkan lagi. Sebab apa? Nak mendidik anak, diri kita sebagai ibu ni, ibu bapa ni perlu ada ilmu agama yang kuat. Sebab zaman sekarang anak-anak
fitnah mereka lagi besar. Jadi dedahkan mereka dengan agama itu dengan lebih mendalam. Yang kedua, mereka cintakan dunia. Cintakan dunia dan bencikan kematian. Sekiranya kita selitkan dalam anak-anak ini, bagi mereka dunia ini hanya sementara. Terangkan bahawa dunia ini persinggahan semata. Saya kira sebenarnya Ustazah kan, apa yang penting adalah ibu bapa itu perlu adanya ilmu agama yang sangat cukup, betul Ya, Ustazah, untuk mendidik anak-anak supaya menjadi anak-anak yang sangat soleh dan soleha. Terima kasih Ustazah dengan perkongsian yang telah dikongsikan bersama kami bagaimana hendak mendidik, melayan kerina anak dengan cara Islam. Betul, Ana. Semoga ya apa yang kita kongsikan hari ini dapat memberi manfaat kepada semua, terutamanya ibu bapa. Dan ingatlah, anak-anak itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu, didiklah mereka dengan sabar, dengan ketakwaan ya. InsyaAllah mereka akan menjadi anak-anak yang berjaya. Layalah kerendahan anak-anak itu. Anak-anak adalah anugerah dari Allah. Semoga kita berjumpa lagi minggu hadapan Dengan paparan yang lebih menarik. Dengan itu, Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.